dalam sesi pembelajaran kita bersama-sama dengan kita dengan rakan-rakan yang lain, belajar bahasa Arab sedikit, belajar ada doa yang diamalkan sikit, ada motivasi Al-Quran sedikit kan. Kemudian kita ada jawab persoalan agama sikit, begitulah. Barulah ada juga kita memperbetulkan huruf-huruf di dalam surah, ada huruf-huruf hijaiyah lah. Kita punya konten utama kita, ya. Hari ni kita nak sebut pasal makan dan minum. Ringkas je. Maza tashrab. Ringkas je. Maza tashrab. Awak minum apa? Ini bahasa persuratan lah, ya. Bahasa persuratan. Ashrabul qahwah. Ana ashrab qahwah. Ana ashrabul qahwah. Boleh juga. Ana syaribul qahwah. Boleh juga. Ana ashrabul qahwah. Saya minum kopi. Kalau teh, syahi. Syai boleh juga. Syahi. Syahi ni Turki pun panggil syahi juga. Lepas tu dah minum, ada makan pula. Maza takul. Awak makan apa? Ana akulu aruzza. Al-aruzza. Bukan aruzu je. Aruzza. Ataupun ringkasnya ana akul arus. Arus. Ana akul arus. Saya makan nasi. Sebab kita orang Melayu kan. Ataupun nak makan roti. Ana akul khubz. Khubza. Ataupun khubz. Boleh lah. Khubza boleh juga. Saya makan ayam. Ana akul dujaj. Boleh juga. Ana akul samak. Saya makan ikan. Boleh juga. Kan? Alright, habis dah bab kedua kita. InsyaAllah. Oh, kita ada soalan. Apa pendapat Ustaz apabila ada setengah pendapat bila kita dengar orang meninggal tidak boleh baca Fatihah tapi kena sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita melihat ataupun kita mendengar orang meninggal dunia, biasanya kita baca Fatihah kan. Namun demikian, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ada menyebutkan, sebagaimana yang saya sebutkan awal-awal tadi, apabila dikira kamu ditimpa musibah, maka katakanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama-tamanya sekali, bukan saja mati. Kan? Apa saja musibah, kemalangan ke, kesedihan ke, berlaku sesuatu bencana ke, terhadap diri kita ke, terhadap orang lain ke, sesuatu yang menyedihkan, apa saja musibah, maka disunatkan kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dipanggil istirja'. Istirja'. Kerana apa? Kerana tujuannya adalah untuk calm down kita punya hati kita, supaya menenangkan hati kita, supaya memupuk kesabaran dalam hati kita, di dalam jiwa kita, supaya kita ini sedar bahawasanya setiap sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Daripadanya kita datang, daripadanya lah kita kembali. Jadi ini adalah satu gesaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang keduanya, di dalam satu hadis pula menyatakan barang siapa yang membacakan istirja' inilah ya, maka akan dipakaikannya kepadanya itu sebagai pakaian kemuliaan. Itu dalam hadis lah, kan? Apakah pakaian kemuliaan? Maknanya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itulah maksudnya pun. Kenapa nak dikatakan begitu? Sebab apanya? Yalah, kalau kita saudara kita, kalau kita sahabat baik, siapakah lagi yang hendak menenangkan jiwa dan hati kita kalau tidak sahabat kita, kalau tidak kawan kita, kan? Maka sebab itu orang-orang yang seperti ini Allah Ta'ala muliakan. Sebab itu diberikan pakaian kemuliaan di hari akhirat. Kita ucap tu saja kan, ucapkan istirja' tu, kita akan beroleh kebajikan, akan beroleh kebaikan. Sebab itulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis pula mengatakan ucap alhamdulillah. Kemudian baru disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu yang dianjurkan kepada kita. Persoalannya kan, boleh tak kita baca Fatihah kepada mereka itu, kepada orang yang telah meninggal dunia? Sebab lazimnya kita baca Al-Fatihah kan. Sebenar-benarnya pula kita menghadiahkan Al-Fatihah itu, menghadiahkan.
Sampai tak sampai? Dia bukan Fatihah saja. Al-Ikhlas, hadiah juga. Kan? Kemudian kita baca tahlil, kita hadiahkan juga. Kita baca Yasin, niat kita hadiahkan juga. Kan? Apa dalil dia? Bila mati anak Adam, tinggallah 3 perkara. Iaitu apa? Ilmu manfaat, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Anak soleh mendoakan. Makna kata sampailah. Bila kita lalu kat perkuburan kan, apa katanya? Apa katanya? Assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum ahli kubur. Sungguhnya aku nanti akan ikut kau juga. Itu Nabi yang anjurkan. Assalamualaikum tu ucap selamat. Doa lah untuk dia kan. Kita menghadiah Fatihah tu hadiah. Betul lah tu. Innalillah tu kita baca betul. Kita baca betul. Kita bacalah. Innalillah pun kita baca. Dan kita baca niat dalam hati kita, aku hadiahkan Al-Fatihah kepada si Fulan bin si Fulan yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Itulah dia. Jadi kita buat dua-dua sekali. Tak ada salah pun. Kan? Tapi kelaziman orang kita dia baca Fatihah ya. Namun sekarang ni kita tambah bagi, bukan perbetulkan. Kita bagi penambah baikkan. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita sebut, marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Fulan bin Fulan. Satu hari Nabi Muhammad SAW berjalan di pinggir perkuburan dekat Madinah. Tiba-tiba Nabi suruh sahabat diam. Marilah kita sama-sama mendoakan Fulan bin Fulan. Sungguhnya dia sedang diazab. Dan sahabat tanya, bukankah dia telah meninggal dunia? Ya, memanglah telah meninggal dunia pun. Dalam tanah pun, kan? Tapi maksud katanya, doakanlah untuknya. Itulah maksud Nabi. Nabi pun doa. Doa orang meninggal dunia, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ada. Dalam hadis Nabi pun mengatakan memang itu doanya pun. Maknanya mendoakan untuk orang yang telah meninggal dunia itu sunat. Mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala akan meringankan orang yang telah meninggal dunia itu atas azab kuburnya. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah itu untuk si mati lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimalah apa yang kita hadiahkan kepada si mati. Jadi kita buat penambahbaikan. Kita hadiahkan Fatihah juga. Kan? Kepada Fulan bin Fulan. Doa anak yang soleh pun dapat. Kalau tidak kita baca doa apa? Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat. Itu doa ampunkan dosa. Tak apalah, doa ampunkan dosa. Seterusnya kita masuk pula lah, iaitulah dia kita nak mengulang kaji pelajaran kita yang lalu. Ya. Huruf apa? Huruf ghain, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf. Ain, ghain, qaf, ain, ghain, fa, qaf, kaf. Ghain, fa, qaf, kaf. Okey. Ain, ya. Ghain kat mana? Ghain. Saya ulang lagi. Ghain di ujung kerongkong, ghain dengan kha. Sini. Ni. Ingat bila kita nak sebut huruf itu, kita nak tahu dia keluar dekat mana hujung kerongkong, kita kena tambah alif dan kita matikan huruf. Itu kat sini. Sama dengan kha, sama juga. Ya. Ain dekat tengah. Ain dekat mana ya? Tengah kerongkong. Ain tengah kerongkong. Ghain hujung kerongkong, hujung halkum ataupun kerongkong. Okey? Ghain. Lepas tu fa. Fa kat mana? Bibi. Bibi mana? Fa bibi atas. Kena apa ni? Ujung gigi depan ni. Yang tajam ni. Kena perut bibir bawah. Batnus syafah. Fa. Fahum. Fahum la yu'minun. Fahum. Fa fi fu. Afwahim. Tengok ni. Huruf fa. Saya ulang balik tu. Ada huruf qaf. Saya ulang balik. Kat pangkal lidah mengenai langit-langit lembut. Ni huruf qaf. Kena kat langit-langit lembut. Sini, langit-langit lembut ni. Langit-langit lembut. Huruf
kaf depan dia sikit. Ak. Tahan. Ak. Ak. Alright. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim sini. Berapa banyak orang kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kim. Orang Tai Kim. Kim juga. Kan? Salah tu. Kalau salah, mustaqim mana? Tak adalah dapat jalan yang lurus. Jalan yang tak tahulah, malaikat pun tak tahu nak bagi jalan mana kepada kita. Kan? Ada siapa? Muhammad Afiq? Afiq? Saudara Afiq? Mau cuba? Huruf ghain, fa, qaf, kaf. Cuba sebut. Ghain. Okey, Ustaz. Saya cuba. Baik. Ain. Rin. Bukan ghain. 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 Bagus. Lagi? Fa. Fa. Okey, Qaf. bagus. Okey. Fa. Qaf. Kaf. 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 Bukan kap bukan kap kaf. Dulu kita sebut rain kan. Bukan rain je. Dia rain, bagus. Fa. Bukan fa dia. Dia. Fa. Okey. Ujung gigi depan kena perut bibir bawah. Fa. Ya, lepas tu qaf. Bagus. Lepas tu kaf. Alright. Okey. Ada siapa lagi nak sebut? Boleh puan. Rain. Lagi sekali. Tengok mulut saya sebut ya. Ghain. 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 Lagi sekali. Ghain. Alright, bagus. Lagi. Fa. Tengok. Fa. Bagus. Lagi. Qaf. Mesti kat sini akan rasa. Cuba tahan. Ak. Cuba tahan. Ak. Lepas tu sebut qaf. Bagus. Bila sebut huruf qaf tu kan, bila mati kan tu, mesti perut bibir bawah. Qaf. Nampak? Qaf. Alright. Lepas tu? Kaf. Bagus. Macam yang itu ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alright. Pelajaran pada minggu inilah pula. Apa dah dia sebutan kita pada malam ini? Qaf sudah, kaf sudah, lam. Tuan-tuan, bila saya sebut, nanti saya sebut ikut, tuan-tuan ikutlah. Kat mana kita nak sebut? Al. Tahan. Al. Ikut. Al. Buatlah masing-masing. Al. Ujung lidah. Kena dekat langit-langit keras sebelah depan ni. Kat sini. Tahan je. Al. Di situlah tempat keluar huruf. Ujung lidah mengenai langit-langit keras sebelah depan. Al. Tapi yang ni tak ada apa banyak masalah. Semua orang boleh sebut dengan betul. Lahum. Itulah. Lahum. La. Lalilu. Al-il-ul. Tu dia. Al. Tu tak ada masalah. Huruf lam tak ada masalah. InsyaAllah semua orang dapat sebut dengan betul. Kadang-kadang dia pun tak tahu tempat keluar huruf tu kat mana. Dia sebut je. Dah betul dah. Tak apa. Boleh dah juga tu. Sekurang-kurangnya. Kalau dia tahu nama tempat keluarnya tu lagi bagus. Lepas lam apa? Lepas lam mim. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Jadi tempat keluar huruf mim dekat mana? Tempat keluar huruf mim bibir. Sama macam fa. Tapi dua-dua bibir. Ma, mi, mu. Dia tak macam huruf ba. Ba ni dua-dua bibir. Tetapi rapat dia tu rapat sikit. Ba, bi, bu. Kalau mim, ma, mi, mu. Macam biasa. Dua-dua bibir. Syafatain. Maksudnya dua bibir. Syafatani. Bibir atas, bibir bawah. Dirapatkan. Ma, mi, mu. Am, im, Kalau sebut bibir, takkanlah lidah pula. Betul kan? Bibir lah. Ma, mi, mu. Jadi kena tahulah. Kena tahu. Sekarang ni
Bila sebut, tahu tempat keluarnya juga. Bagus. Makhrajnya. Tahu nama dia. Dua bibir. Tapi sebutan biasa saja. Tidak seperti ba. Ba tu dikatuk berapat. Babibu. Tu ba. Dah terangkan juga sebelum ni. Bagus. Kemudian nun. Ni apa ni? Ini langit-langit. Ni langit-langit ni. Langit-langit kan? Sebelah-sebelah, dekat-dekat je. Ujung lidah, ni ujung lidah. Kena langit-langit. Langit-langit depan, yang keras tu. An, in, un, naninu. Lalilu, naninu. Lam, nun, ro ni rapat-rapat, dekat-dekat aja. Lam, nun, ro dekat-dekat. Jadi nun pun sama. An, na, ni, nu. Orang tak banyak salah yang ini. Cuba kita sebut mana yang kita sebut di dalam Al-Quran surah Fatihah. An, amta alaihim. An. Tengok ni. An. Kena sini. An. Am. Kat sini. Kat tengah. Am. Nampak? Mi mati. Am. Ta kat sini. Kat sini. Lai. La. Ai. Him. Pangkal kerongkong. Him. Mim mati. Him. Jadi bila kita sebut tu, kita dah tahulah kat mana ke boleh tunjuk. Sini, sini, sini. Jangan tunjuk kat sini, sudahlah. Kan? Sebab kita belajar ada 5 anggota saja. 5 makhraj saja. Makhraj am lah kiranya. Ya? Tapi kalau di detailkan ada 17. Ada yang cakap 18, ada cakap 17. 17 lah semua. Begitu. Dah. Lam dah boleh. Mim dah boleh. Nun pun dah boleh. Nun. Waw. Waw. Kat mana? Tempat keluarnya. Sama juga dekat bibir ni. Tapi dia tidak dikatupkan. Tetapi dia dibulatkan. Muncungkan. Wa, wi, au. Saya bagi tahu bila kita nak sebut huruf tersebut, kita matikan huruf tu tau. Macam mana? Au. Nampak? Au. Dua bibir. Tapi dimuncungkan ke depan. Wa, wi, waw. Huruf apa? Huruf waw. Huruf waw. Wa, wi, wu. Jadi ada berapa huruf ada bibir? Huruf bibir ada berapa? Ada 4. Ba. Mim. Lagi? Fa. Lagi? Waw. Ada 4 huruf. Kalau orang tanya ada berapa banyak huruf yang keluar daripada bibir, saya sebut ada 4. Macam itulah. Ada berapa banyak huruf yang keluar daripada kerongkong? Ada 6. 2 pangkal kerongkong. 2 lagi tengah kerongkong. 2 lagi hujung kerongkong. Macam itulah. Ada berapa banyak huruf yang keluar daripada rongga hidung dan mulut? Ada 3, iaitu huruf mat, alif, waw, ya. Lagi huruf ha. Ha kat mana? Lepas huruf waw, huruf ha kan? Ya, ha kat mana? Ha dekat pangkal kerongkong sini. Pangkal kerongkong. Macam mana kita nak sebut? Ihdina. Ihdina sirah. Sini. Ni pangkal kerongkong. Bukan ihdina. Allahu. Allahumma. Ni bukan ha pedas. Ni ha besar, ha bulat. Kan? Ha pedas tu selepas jim tu ha pedas. Ni ha besar. Ha, hi, hu. Ha ketawa lah senang dia kata. Kan? Dapat huruf waw. Tu dia ha. Ha. Hu. Lahu. Ihdinas sirah. Jadi bila sebut ihdinas sirah, janganlah sebut ihdinas sirah. Jangan sebut jangan sebut tekankan sikit sini. Bila kita sebut alhamdu dekat tengah kerongkong huruf ha, bukan alhamdu. Alhamdu tu huruf ha besar. Salah lah sebut. Kenapa nak kena belajar? Sebab nak bezakan ha dan ha. Ha dan ha.
Ha dan ha. Ha dan ha. Ha pedas dengan ha besar. Kena beza. Sekarang dah tahu. Huruf ha keluar daripada pangkal kerongkong. Begitu. Dan seterusnya lah, iaitulah dia huruf yang terakhir sekali, iaitu huruf ya. Ya, yi, yu. Sama juga ujung lidah, tengah lidah kena dekat ai. Dekat mana? Dekat mana? Langit-langit tengah. Tengah lidah. Wastul lisan. Terus ke langit-langit tengah. Ya, yi, yu. Ni, macam ni. Tengah-tengah terus je. Ini huruf ya yang berbaris. Ya, yi, yu. Ayyuhum. Disentuh sikit je pun. Rasa sikit saja pun. Ya, yi, yu. Ai. Begitu ya. Ini ya yang berbaris. Bukan ya huruf mat. Kalau ya huruf mat, keluar daripada rongga hidung dan juga mulut. Apa maknanya tu? Mana contohnya? Huruf panjang lah. Huruf mat panjang. Keluar daripada hidung kita. Rongga mulut kita. Lagi apa? Wow. Tia. Lagi apa? Bukan a, i, u tau. Bunyi huruf mat tu. Al-Jawf dinamakan makhraj al-Jawf. Dinamakan tempat keluarnya ialah al-Jawf. Rongga hidung. Rongga mulut. Apa maksud rongga? Segala yang kosong lah dalam mulut kita, hidung kita ni. Saluran mulut kita tu. Ya. Yang akan keluarkan bunyi tersebut, iaitu bunyi huruf mat. Bunyi huruf mat. Dinamakan al-Jawf. Al-Jawf. Jawf. Bukan Jawf. Salah lah tu. Jawf. Nampak? Jawf. Sebab huruf fa. Ujung lidah, ujung gigi kena perut bibir. Al-Jawf. Jawf. Jawf. Dulu sebut Jawf. Salah. Alright. Habis dah 6 huruf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Iya. 6 terus. Okey, silakan cik. Lam. Bagus. Mim. Bagus. Nun. Bagus. Waw. Bagus. Ha. Ha. Okey, bagus. Ya. Bagus. Alright, bagus. 6. Nanti cuba ingatkan juga dia punya tempat keluarnya. Yang saya sebut tadi, ya. Pada malam ini kita sudah melengkapkan penyebutan, ya. Dan juga kita melafazkan huruf-huruf hijaiyah yang 28 bermula daripada kelas kita yang awal-awal sehinggalah ke saat ini. Pada malam ini tamatlah sudah sebutan-sebutan tersebut. Dan kita tumpukan di dalam bacaan surah Al-Fatihah. Itu kenapa? Dia surah Al-Fatihah jadi template. Bila kita betul dalam sebutan huruf-huruf dalam Fatihah tersebut, kan? Maka pelaksanaannya itu akan berlaku pada ayat-ayat Quran yang lain. Itu je sebenarnya. Kita nak jadikan Al-Fatihah itu sebagai template-nya. Bila betul, maka insya-Allah sebutan huruf-huruf di ayat-ayat lain ataupun surah-surah lain pun akan betul juga. Itu yang kita maksudkan kenapa kita pilih Al-Fatihah, ya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekaliannya akan mendapat manfaat bermula daripada penyebutan huruf-huruf yang betul sehinggalah kepada membaca ayat-ayat Al-Quran. Pula kebacaan ayat Fatihah yang kita baca sebelum ini, iaitu ayat ke-5, ayat 1 sampai 5. Kemudian kita akan sambung ayat yang ke-6.
Ada siapa nak cuba? 5 ayat daripada surah Al-Fatihah kita akan betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. La 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pedas sekali. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Maliki Yaumiddin. Sini, kena sini ya. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du tu jangan dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, bagus. Nanti perbaiki lagi ya. Na'budu, na'budu. Na'budu macam tu. Jadi aplikasi sebutan-sebutan huruf-huruf tersebut di dalam Fatihah ini sangatlah penting ya. Dia tidaklah boleh hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari kita nak praktiskan. Tetapi acap-acap kali ada masa luang kita bacalah. Kita perbaiki. Kerana apa? Kerana itulah dia ayat yang kita selalu baca di dalam surah, di dalam solat kita sehari-harian. Maka tidak boleh tidak, latihan itulah nanti yang kita akan baca masa sembahyang kita. Ya, baiklah. Yang keenam, ihdinas siratal mustaqim. Tengok saya baca, dengar saya baca. Bukan Itu yang banyak orang silap tu. Ni, jangan sebut di. Ujung ni dah. Kena sini. Ihdi. Naus. Apa orang baca salah? Nos. Apa orang baca salah? Nas. Nos pun salah, nas pun salah. Dia baca dengan huruf sin. Tak betul. Sepatutnya ihdinas, nampak? Ihdinas siratal mustaqim. Cuba lihat dekat situ di dalam carta yang di ayat yang telah dipertunjukkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua. Ya? Penting tu ya. Yang telah dipertunjukkan arrow tu, itu kesalahan yang common orang sebut. Salah orang sebut, common. Iya. Orang tak tekan iya, sepatutnya dia sebut iya. Kan? Na'budu. Dia sebut na'budu. Keras sangat, tak boleh. Sebab salah makhraj. Na'budu. Kena sini, ujung lidah pangkal gigi depan. Wa iya, sama jugalah tadi. Nasta'in, ya. Sini. In. Terus yang ke-11, tengok arrow 11. Nampak? Dinas. Bukan dinos. Ihdinas sirah, tak boleh. Huruf short itu isti'la, alif itu janganlah dipengaruhkan dengan isti'la short tersebut. Dibaca nos, tak boleh. Nas. Ada orang baca ihdinas, salah juga. Sirotol kat sini. Ujung lidah pangkal gigi depan. Tol. Mustaqim. Huruf qaf. Mustaqim. Beramai orang baca salah apa? Mustaqim. K-I-M. Mustaqim. Salah. Dia huruf qaf. Q lah. Macam tu lah. Huruf qaf. Ak. Kan kita dah belajar huruf qaf. Ak. Pangkal lidah. Ak. Kena langit-langit lembut sebelah dalam. Ak. Jadi mustaqim. Nampak? Mustaqim. Bukan sekadar mustaqim saja, tak. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak?
Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ihdinas siratal. Sirah lagi. Bukan ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh. Ni baca Fatihah ni bukan sekadarnya. Sekadarnya tak payah belajar lah, tak payah baca. Seterusnya, kita minta sahabat kita baca. Siapa nak baca? Ihdinas siratal mustaqim. Cuba buka video. Saya nak tengok mulutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ada stop. Mustaqim tu. Mustaqim. Terus je. Mustaqim. Terus saja. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nanti perbaiki lagi ya. Assalamualaikum, saya cuba Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Bagus. Tu ya. Sampai kita dapat rasa tau. Bagus. Kita dapat rasa ni pangkal lidah ni mustaqim. Kena dekat langit-langit lembut sebelah dalam. Tuan-tuan, cuba lihat tu carta ni dalam paparan ini. Nombor 1. Cuba lihat nombor 1. Ihdina. Kenapa kita mulakan baris bawah? Sedangkan ia itu bukannya berbaris di bawah. Ini satu keilmuan juga ya. Untuk penambahan ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat. Kerana apa? Itu dinamakan hamzah wasal. Alif tu kan, atas tu dinamakan hamzah wasal. Persoalannya, kenapa dimulakan dengan baris bawah? Sedangkan alif itu tidak ada baris bawah. Apakah kaedahnya? Apabila kita berjumpa keadaan yang seperti ini, maka kita hendak lihat huruf yang ketiga. Cuba tunjukkan huruf yang ketiga. Alif, ha, dal. Dal tu berbaris apa? Dal berbaris di bawah. Makanya bila huruf yang ketiga itu berbaris di bawah, maka kita mulakanlah hamzah wasal itu berbaris di bawah. Jadi bacalah ihdinas siratal mustaqim. Nanti buka dalam surah Yasin ada 2 perkataan. Islauhal yauma bima kuntum. Lagi satu, ittabi'u man la yas'alukum. Surah Yasin. Nanti ingat apa yang saya cakap malam ini, rujuk kembali surah Yasin. Lihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Bila huruf ketiga baris bawah, maka kita mulakan dengan baris bawah hamzah wasal tersebut. Cuba lihat surah Al-Fatihah ayat yang pertama. Apakah paparannya tu? Itu hamzah wasal juga kan? Alhamdu tu kan? Boleh scroll, tuan-tuan scroll lah sendiri. Alhamdu. Itu hamzah wasal juga. Tetapi kenapa kita mulakan dengan baris atas? Adakah kita hendak melihat huruf yang ketiga? Tak perlu. Sebabnya semua alif lam, maka wajiblah dimulakan dengan baris atas. Semua alif lam. Termasuklah alhamdulillahi rabbil alamin. Okey tuan-tuan semua. Hari ni dapat satu lagi penambahan ilmu, iaitu bab hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Nanti ulang kaji. Secara mudahnya rujuk balik surah Yasin. Ya, ittabi'u dengan islauha. Seterusnya bab kita yang ke-7. Apakah maksud ihdinas siratal mustaqim? Kalau bahasa Arabnya, ya, bahasa Arabnya dipanggil secara literalnya disebut apa? Berilah kami hidayah, ya, jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami hidayah pada jalan yang lurus. Kurniakanlah kami hidayah jalan yang lurus. Satu perkongsian yang kita nak katakan itu ialah jalan lurus tu jalan siapa? Senang saja. Jalan yang lurus tu jalan siapa? Dia 2 jalan saja kan. Jalan lurus dengan jalan bengkang-bengkok. Kalau jalan lurus sudah tentu bukan jalan bengkang-bengkok. Dan kita tak mau jalan yang tidak lurus. Kerana sebab jalan yang tidak lurus itu ialah jalan syaitan dan jalan iblis, jalan musuh-musuh Tuhan.
Jadi siapakah yang berada di dalam jalan yang lurus? Iaitulah dia jalan Nabi Muhammad. Jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu jalan yang kekal kami berada di dalam jalan Islam. Iaitu jalan Rasulullah. Iaitu jalan yang dikasihi oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu jalan siapa? Jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad buat jalan apa? Jalan perjuangan. Iaitu jalan apa? Jalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan apa? Jalan suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Lagi jalan apa? Jalan supaya kita mengabdikan diri kepada Allah. Lagi Nabi suruh apa? Jalan untuk berbuat amal soleh dan meninggalkan maksiat. Itulah dia jalan-jalan yang dikasihi, jalan yang dikasihi oleh Muhammad. Sebab apa? Dalam hadis sendiri pun ada mengatakan, bila kita minta, Tuhan jawab. Telah berkatalah hamba-Ku kepada Aku, dia minta ini. Dia minta jalan yang lurus. Tuhan jawab kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pertunjuk kita jalan yang dikasihi olehnya. Jalan yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pahaman dia, kan? Baca, belajar bab Fatihah sekurang-kurangnya bukan daripada sudut bahasa penterjemahan yang kita faham, tetapi bolehlah sikit-sikit kita minta dapat pemahaman daripada sudut yang lebih luas lagi. Jangan macam tu je, kan? Jalan yang lurus, semua orang tahu jalan lurus apa? Jalan yang baik, jalan yang tidak baik. Jalan siapa? Jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan orang yang mengerjakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya, kita buat jalan yang macam mana Nabi buat. Jalan suruh apa? Jalan suruh orang buat baik. Itu. Jalan suruh mentauhidkan Tuhan. Tu. Jangan kita nak sorang-sorang aja. Jangan kita nak duduk untuk kebaikan kita sorang-sorang saja. Balak Tuhan ni, kan? Semua orang dapat kalau kena. Orang beriman ke, orang tak beriman ke, maka itu bila kita minta Allah masrif annal bala wal waba, angkatlah wabak penyakit, balak penyakit kami yang kita minta. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba, lindungkanlah kami daripada balak penyakit. Kita minta untuk kita dan untuk seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Minta dijauhkan. Sebab itulah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada kita untuk kita buat. Bukan jalan yang tidak lurus. Jadi adalah sambungannya, kan? Siratal ladzi, itu malam yang akan datanglah kita nak uraikan pula jalan yang macam mana. Jalan yang kau bagi nikmat tu jalan siapa? Ada 4 golongan tu, jalan siapa tu ya? Dan juga waladhdallin tu, orang yang kena marah, orang yang sesat tu pun ada juga jalannya. Ada juga yang kena murka, ada juga jalan yang sesat yang Tuhan telah kata kepada mereka itu. Maka itulah tuan-tuan semua, bila kita sebut saja ihdinas siratal mustaqim, kan? Maka kita pertimbangkanlah kita punya kedudukan kita ni. Maksudnya apa? Dunia kita nak, akhirat pun kita nak. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wal akhirah. Boleh cari bahagian kamu kat dunia, tapi jangan kau lupa nasib kau dekat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Macam rukuk. Tak boleh rukuk lebih sangat. Tak boleh kita rukuk, tak boleh juga. Mesti macam ni. Dunia akhirat dua-dua kita nak. Maksud saya tadi, untuk fikir diri kita saja tanpa memikirkan orang lain, itu satu tindakan yang tidak patut. Itu maksud saya tu. Fikirlah untuk sama-sama juga. Mudah-mudahan apa yang kita buat ni, kan, apa yang kita lakukan ni menepati sebagaimana jalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang dikasihi. Itulah jalan yang dikasihi. Jangan jalan lurus. Jalan lurus tu, itu fahaman bahasa. Ini kita nak jalan yang dikasihi, jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan tuan-tuan semua beroleh sesuatu daripada penerangan kita pada malam ni. Hidayah lah, minta hidayah kan. Ihdina, kita minta hidayah tu. Allahumma hadini fi man hadait. Waktu subuh pun kita minta hidayah. 17 kali hari-hari kita minta hidayah Tuhan. Dapat tak dapat, wallahu alam, itu adalah kebesaran Allah Ta'ala yang akan menentukan. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mestilah kita minta. Tak ada daya upaya yang kita ni maha lemah, maha tak tahu apa-apa, maha tak ada apa-apa lah kita ni. Menapikan kita walaupun ada sikit kuasa, tidak. Segagahnya kita diberikan sedikit saja daripada kebesaran Allah Ta'ala. Nak bagi nampak, nak bagi makan, nak bagi dengar, nak boleh buat sesuatu, nak boleh angkat tangan, kan? Semua kehendak Allah Ta'ala. Jadi kita ni tak ada apa dah sebenarnya, kan? Yang ada la haula wala quwata illa billah. Oleh kerana kita pun tidaklah tahu keadaan-keadaan semasa ini apalah yang kita hadapi. Adakah ini kerana memang betul ini dugaan Tuhan? Tapi dugaan Tuhan, ujian Tuhan itu mungkin dilalukan melalui perbuatan-perbuatan orang-orang yang zalim kepada umat Islam. Orang-orang yang zalim kepada penduduk dunia ini. Iaitu orang-orang yang berlaku fasik, iaitu orang-orang yang berlaku zalim kepada kita. Iaitu mungkin tindakan-tindakan orang-orang kafir harbi yang memusuhi umat Islam. Maka itulah, ya, kita banyak-banyak berdoa lah. Inilah seperti doanya. Allahumma ansurna alal qawmil kafirin. Ingat ya tuan-tuan semua, Allahumma tu mesti panjang tau. Allahumma. Semua perkataan Allah, semua perkataan Allahumma mesti panjang. 2 harakat itu ma'asli tu. Ya. Allahumma hadini, Allahumma barik lana. Samalah. Ya Allah Tuhan kami, menang kami atas kaum kafir. Ya Allah Tuhan kami, kaum kafir ni, kaum ni tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah. Allah mansurna ala qaumil kafiri fasiqin. Ya Allah Tuhan kami, menangkanlah kami ke atas kaum fasik. Fasik ni apa? Fasik, Muslim fasik. Muslim yang banyak melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa lah. Dia orang Islam tapi dia fasik. Banyak melakukan dosa. Pun kita nak hindarkan orang yang fasik ni. Jangan dekat dengan kita. Allah mansur al-qawmi zalimin, iaitu orang-orang yang berlaku zalim kepada kita. Sebab tu Nabi Musa kata doa apa? Allah menajjini minaz zalimin. Lagi satulah kalau nak tambah ni tak sempat kita nak tulis, tambah saja dalam doa tuan-tuan, Allah menajjina minaz zalimin. Allah menajjini, selamatkan aku. Najjina, selamatkan kami. Minaz zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Adakah tuan-tuan rasa tuan-tuan ni dizalimi? Adakah puan-puan rasa puan-puan ni adalah orang yang dizalimi? Kalau kita rasa setiap masa kita dizalimi, mohon kepada Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perbuatan orang-orang yang berlaku zalim kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang dizalimi itu Allah Ta'ala makbulkan doa mereka. Nampak? Orang yang nak buka, apa doa lagi nak doa makbul, nak buka puasa. Doa orang yang bermusafir. Kita ni, kalau tengok orang musafir, minta dia doa kat kita. Itu dia. Kalau kita dapat tumpang orang doa untuk kita, alangkah baiknya. Ya Allah, hai. Minta tolong. Kita tumpang kawan-kawan kita punya amal ibadat. Kita tumpang berkat kawan-kawan kita punya apa ni je. Kita pun amal pun kurang. Jadi, berbuat baiklah dengan orang-orang. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang buat baik ni banyak kelebihan-kelebihannya, kita tumpang mereka tu je. Mudah-mudahan kita semua terselamat daripada golongan orang kafir yang mahu memusnahkan orang-orang Islam. Kita selamat daripada orang Muslim fasik yang ingin memusuhi Islam, kan? Yang tak ingat akhirat, nak ingat dunia aja. Kita terselamat pula. Allah Ta'ala menangkan kita daripada orang-orang yang zalim. Apa berlaku kepada Nabi Ibrahim? Apabila saat dia dibakar, kan? Tak terbakar pun. Tapi ada tak juga Nabi yang mati, yang wafat kerana dizalimi oleh umat dia? Ada. Ada Nabi Zulkifli, kan? Tapi kematian, ketentuan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi itulah dia, orang yang zalim ini mahu memusnahkan kita untuk menjauhkan kita daripada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu lagi lah tujuan orang zalim, kan?
Kalau dia bagi kita tak makan, dia sekat itu, sekat ni apa semua. Tak, tuan-tuan, puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekaliannya, sudahlah sampai kita ke penghujung program kita, penghujung rancangan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mendoakan tuan-tuan semua supaya rajin-rajin mengulang kaji, rajin-rajin kita membaca Al-Fatihah, rajin-rajin baca Quran, pelan-pelan kita memperbaikinya dan berpesan-pesanlah kepada anak cucu kita, sahabat-sahabat kita, kaum keluarga kita agar sentiasa mengamalkan apa yang Tuhan suruh dan juga meninggalkan apa yang telah Tuhan larang dan rajin-rajin baca Quran dan banyakkan selawat pada waktu-waktu yang mencabar ini. Bolehlah semayang, bolehlah lebih sikit selawatnya tu kan. Itulah saja pertemuan kita. Saya doakan kita berjumpa lagi pada minggu yang mendatang. Rajin-rajin ulang kaji sampai kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.